Ya, sila. Tuan Yang di-Pertua, lebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan pada mantan Timbalan Menteri Pertahanan kerana telah mengemukakan soalan berkaitan dengan isu ini. Dan saya juga meminta izin untuk menjawab soalan ini secara bersekali dengan soalan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Kampa bertarikh 18 Jun 2014, soalan nombor 48 yang menyentuh isu yang berkaitan pembayaran one-off kepada veteran tidak berpencen Angkatan Tentera Malaysia. Ya, sila. Tuan Yang di-Pertua, untuk yang makluman yang berhormat, kerajaan sememangnya sentiasa prihatin dan berusaha menambah baik pelbagai faedah dan kemudahan-kemudahan kepada anggota veteran yang telah banyak berjasa kepada negara ini dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara ini, dan ini pun adalah bergantung kepada keupayaan kewangan kerajaan. Berkaitan dengan pemberian one-off sumbangan RM1,000 kepada veteran ATM tidak berpencen yang telah dilaksanakan pada tahun dalam 2013, seramai sebanyak 84.312 juta ringgit telah pun dibelanjakan dan telah dibayar kepada anggota tidak berpencen, dan ianya melibatkan pemberian kepada 77,737 orang veteran dan 6,575 orang balu duda kepada veteran yang tidak berpencen. Pemberian sumbangan ini adalah merupakan sebagai pengiktirafan dan penghargaan kerajaan ke atas jasa dan pengorbanan yang telah mereka curahkan semasa berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara, dan sebahagian baki daripada peruntukan yang telah disediakan bagi tujuan ini yang tidak digunakan telah pun dipulangkan kembali kepada Kementerian Kewangan Malaysia. Terima kasih. Ya, Mersin. Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya amati jawapan Yang Berhormat Menteri, di mana hanya 77,000 veteran yang tidak berpencen ini mendapat faedah daripada program one-off. Soalan tambahan saya, pertama, saya nak tahu kenapa perkara tersebut berlaku sedangkan dalam jangkaan awal maklumat data yang diperolehi daripada pelbagai sumber, umpamanya di Kementerian Jabatan Hal Ehwal Veteran itu data dan maklumatnya adalah mutakhir kerana mereka ini menerima pencen. Sementara bagi mereka yang di dalam perkhidmatan, ada satu jabatan yang dipanggil Jabatan Rekod dan Pencen di bawah kelolaan perkhidmatan anggota, di mana data-data tersebut dia mutakhir sewaktu mereka berada di dalam perkhidmatan. Tetapi bila mereka pencen, data-data ini sudah tidak relevan kerana kebanyakan veteran yang tidak berpencen dah balik kampung, dia dah tukar alamat. Jadi soalan kedua yang saya nak tanya, adakah dengan adanya program one-off ini kita berbelanja sedikit saja tetapi mendapat impak nilai serta kesan yang begitu baik kerana kita dapat data yang mutakhir. Dengan data yang terperinci ini, dengan adanya Akta Majlis Veteran, sudah pasti Kementerian dapat merangka bukan saja bantuan dari sudut one-off tetapi bantuan-bantuan lain yang boleh ditambah nilai. Jadi akhirnya
apakah kesan positif ekoran daripada mendapat data-data tersebut dengan berbelanja amat sedikit? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas soalan tersebut, sememangnya apabila kita membuat pembayaran pada tahun lepas, kita mendapat maklumat rekod berkaitan dengan anggota tentera yang berpencen daripada Jabatan Arah Rekod dan Pensyen sebanyak 224,000 orang. Tetapi ingin saya nyatakan di sini, walaupun jumlah 224,000 orang ini direkodkan sebagai anggota tentera yang berpencen, tetapi mereka ini adalah rekod-rekod yang dikumpul semenjak 1960-an, iaitu lebih kurang 50 tahun yang lalu. Ini berarti daripada 224,000 ini mungkin tidak ramai yang sudah meninggal, dan berdasarkan kepada inisiatif yang telah kita buat melalui pemberian one-off pada tahun lalu, kita telah dapat mengumpul data-data terkini, iaitu sejumlah 77,737 orang veteran seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi, dan ini adalah merupakan satu input yang penting kepada pihak Jabatan Ahli Waris Veteran untuk mengetahui mereka yang sebenarnya telah berpencen, khususnya mereka yang telah berhenti tetapi tidak mendapat pencen, dan untuk membolehkan kita merangka apakah rancangan-rancangan masa hadapan bagi membantu mereka. Seperti mana kita tahu bahawa sebahagian mereka yang mempunyai rekod di dalam JEF ini adalah mereka yang berpencen kerana mereka menerima pencen setiap bulan. Tetapi mereka yang tidak berpencen ini, mereka juga adalah veteran dan mereka sepatutnya mendapat pembelaan yang sewajarnya. Dan dengan adanya exercise yang kita telah buat itu, sekurang-kurangnya telah memberikan impak yang positif kepada Jabatan Ahli Waris Veteran. Walaupun tidak semua yang datang untuk mendaftar, kerana sebahagiannya ada yang sudah meninggal dan ada yang sudah pun mendapat pendapatan yang lebih baik, mereka tidak datang untuk klaim bantuan tersebut, dan ini menyebabkan kita masih lagi mengambil berbagai inisiatif khususnya dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk mendapatkan maklumat ini sebanyak yang mungkin supaya kita dapat memastikan bahawa segala rancangan masa hadapan akan memberikan faedah yang tinggi kepada semua golongan veteran, sama ada yang berpencen atau tidak berpencen. Terima kasih. Ya, kita bagi bekas Angkatan Tentera Lumut. Terima kasih, Ya, Datuk Speaker. Soalan tambahan saya. Sebagaimana kita tahu, kebanyakan warga tentera yang tidak berpencen ini memang keadaannya amat dhaif. Semalam saya baru hadir mesyuarat Persatuan Bekas TLDM, sama ada yang berpencen ataupun tidak berpencen. Memang keadaan mereka dhaif, miskin, ada yang sakit. Jadi kita minta Kementerian Pertahanan untuk merancangkan supaya bantuan one-off ni dikekalkan pada setiap tahun. Untuk itu saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri, sama ada bajet tahun 2015 ni, adakah peruntukan one-off diberi kepada warga tentera yang berpencen ataupun lebih pentingnya kepada yang tidak berpencen. Kalau belum ada perancangan, kita mohonlah supaya dirancang dan dimasukkan dalam bajet 2015. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lumut, yang juga adalah seorang veteran tentera. Seperti mana yang kita tahu bahawa kerajaan sentiasa mengambil berat terhadap kepentingan golongan veteran di Malaysia, dan sebab itu kita telah menubuhkan pelbagai agensi, di antaranya ialah Jabatan Ahli Waris Veteran dan juga Perhebat bagi menyokong golongan-golongan tentera yang berpencen dan tidak berpencen, dan mereka ini mendapat pelbagai kemudahan-kemudahan daripada kerajaan, di antaranya ialah seperti bantuan perkhidmatan kesihatan, khususnya ubat-ubat kerana veteran ini kebanyakannya telah pun berumur. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan sekolah dan IPTA, bantuan bencana alam, bantuan sara hidup, dan juga bantuan perumahan khususnya bagi mereka-mereka yang memiliki rumah yang daif melalui program NBOS.
Memang kita kena dapat tahu ramai juga mereka yang memerlukan bantuan ini, dan kita sentiasa mengambil maklum tentang cadangan-cadangan, dan Persatuan Bekas Tentera Malaysia sendiri pun di bawah kepimpinan Tan Sri Anwar telah pun mengambil pelbagai langkah untuk mendapatkan fair deal daripada kerajaan. Di antaranya ialah berkaitan dengan bantuan sara hidup. Kita pihak veteran kita sedang berbincang untuk membolehkan bantuan sara hidup ini dapat diselaraskan kepada RM300, dan ini adalah bergantung kepada keupayaan kerajaan. Jadi berkaitan dengan bantuan one-off seperti mana yang berhormat cadangkan itu, sebenarnya memanglah seperti mana saya katakan tadi, ianya adalah merupakan hasrat kita, tetapi ianya bergantung kepada keupayaan kerajaan. Kita akan membincangkan perkara ini. Sekiranya kerajaan berkemampuan, mungkin kita boleh pertimbangkan untuk di masa-masa akan datang. Terima kasih.